Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakkirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhamatan fi qiblatil masjid fa aqbala 'ala an-nas fa qala ma bala ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakhkha'u amamahu ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fayutanakha'a fi wajhihi fa iza tanakha'a ahadukum falyatanakha' an yasarihi tahta qadamihi fa illam yajid falyaqul hakadha. Wa wasafa al-Qasim fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat hingus ke arah kiblat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada makmum, kepada sahabat, lalu berkata, ma bala ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fa yatanakhkha'u amamahu. Apa perasaan seorang kamu apabila dia menghadap kepada Tuhannya, lalu dia telah meludah di hadapan Tuhan. Ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fa yakhtana'u fi wajhihi. Apakah suka seorang kamu bahwasanya orang menghadap dia lalu orang ludah di hadapannya? Fa iza tanakha'a ahadukum falyatanakha' an yasarihi tahta qadami. Apabila dia meludah, apabila seseorang itu meludah, maka adalah meludah di belah kiri, di bawah kakinya. Fa illam yajid falyaqul hakadha. Wasafa al-Qasim fatafala fi sawbihi summa masaha ba'dahu ala ba'din. Kalau tidak mampu dilakukan, maka hendaklah dia ludah pada kain pakaiannya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosokkan bajunya terhadap kain yang lain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia ni didatangi oleh satu kelompok manusia, jumpa dengan dia, bincang berkenaan dengan mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar masjid Nabi itu diperbuat daripada kayu apa? Jadi bila diorang tu duk berdebat depan Sa'ad bin Sahal ni, Sahal bin Sa'ad ni. Sahal bin Sa'ad ni dia bagi tahu, dia kata aku tahu daripada kayu apa mimbar tu dibuat. Bukan sekadar tu, bahkan aku tahu siapa yang buat mimbar tu. Dan aku juga akulah orang yang pertama melihat awal-awal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pijak di atas mimbar tersebut. Jadi bila Sahal bin Sa'ad dia kata macam tu kepada orang yang hadir duk bincang tentang mimbar masjid Nabi, jadi diorang pun kata, tolong ceritalah dekat kami macam mana yang dikatakan mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun cerita, dia kata asal ceritanya mimbar ni Nabi Muhammad ni panggil seorang perempuan. Perempuan ni dia ada anak, anak dia ni adalah tukang kayu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh perempuan tu panggil anak dia supaya pergi buat mimbar masjid. Jadi anak perempuan tadi pun dia pergi masuk dalam hutan. Dia pergi cari kayu, lepas tu dia pergi buat mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 tangga. Tangga tu ada 3 anak tangga lah. Jadi cerita hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar.
dan sahabat Nabi ni di belakang. Dan Nabi Muhammad angkat takbir, rokok, iktidal. Bila part nak sujud tu, Nabi Muhammad turun daripada mimbar tu sampai kat bawah. Nabi Muhammad sujud dekat kaki mimbar. Lepas tu bila masuk rakaat satu lagi, sekali lagi Nabi Muhammad naik. Dan naik turun tu berlaku sampailah di akhir Nabi sujud dekat bawah dan Nabi Muhammad salam duduk di akhir dan bagi salam. Bila selesai daripada semayang tu, Nabi Muhammad salam pun terus menghadap ke arah makmum. Dan kemudian Nabi Muhammad kata, ya ayuhan nas inni salatu haza litatammu bi wa lita'allamu salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni habis daripada semayang, Nabi menghadap ke arah makmum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia terus sebut, Nabi kata, wahai manusia. Maksud sini maknanya sahabat lah. Wahai manusia sekalian, sahabat-sahabat, aku buat macam ni inni salatu haza, aku buat macam ni litatammu bi, supaya korang ni jadi makmum pada aku, ikut aku. Bukan sekadar tu, ada satu lagi, walita'allamu salati, supaya kamu boleh belajar cara semayang aku. Hadis hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antara pengajaran kita bincang hari tu tentang hadis ni adalah mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni asal dibuat dulu adalah sebanyak 3 tangga. Kemudian dia upgrade sikit pada zaman Muawiyah, daripada 3 jadi 6 tangga. Lepas tu mari pula satu era pemerintahan zaman Abbasiyah. Ada seorang raja Mesir ni, dia pergi buat mimbar daripada batu marble, al-rikham. Marble, al-rikham ni batu tu, marble lah kan. Batu marble tu dia buat. Bila dia buat tu, dia hadiahkan mimbar tu, raja Mesir ni hadiahkan mimbar tu kepada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letaklah kat Masjid Nabi sallallahu. Jadi Masjid Nabi di situlah bermulanya pakai mimbar tu diperbuat daripada batu. Sebelum tu kayu je. Lepas tu pada era bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, nama Sultan Murad. Sultan Murad ni dia pun buat mimbar daripada batu marble dan dia bagi hadiah dekat Masjid Nabawi pada zaman dia. Bila dia hadiah tu, jadi letak mimbar tu dekat situ, dan mimbar yang asal yang Raja Mesir hadiah tu dipindahkan ke Masjid Quba. Dipindah Masjid Quba. Itu sejarah mimbar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang keduanya, pengajaran kita ambil daripada hadis hari itu, rupa-rupanya dalam semayang ni kita boleh berjalan. Dalam semayang ni kita boleh berjalan. Hari tu anda baca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengah semayang, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha ni balik rumah. Dan ketika itu rumah tu dikunci. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni dia ketuk pintulah supaya Nabi Muhammad buka pintu. Dan Nabi Muhammad tengah semayang, Nabi berjalan pergi kat pintu, buka pintu. Lepas tu Nabi Muhammad lepas buka pintu berjalan pula pergi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Maksudnya dalam hadis tu menggambarkan Nabi Muhammad ni semayang, berjalan semasa semayang. Yang keduanya, hari tu kita sebut tentang ada seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia ada seorang kawan namanya Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab pergi rumah Abdullah bin Mas'ud, sembang-sembang, masuk waktu semayang, dia orang pun keluar daripada rumah pergi ke masjid. Masa dia berjalan nak pergi ke dalam masjid, dia berjalan pergi ke saf tu, tiba-tiba Pak Imam rokok. Balik Pak Imam rokok tu, dia pun dekat tengah masjid tu, jauh lagi dengan tempat saf tu, dia dah rokok dekat situ. Dia rokok, jadi Zaid bin Wahab ni pun rokok ikut Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu dia berjalan masuk dalam saf. Jadi hadis tu menjadi dalil bahawasanya kalau orang berjalan di dalam solat tu, dia tidak salah. Dia bukan satu benda yang salah. Cuma beza dalam mazhab kita ni meletakkan 2 syarat. Yang pertamanya, jangan 3 kali berturut-turut. Yang kedua, dada tidak boleh lari daripada arah kiblat. Itu mazhab kita lah. Jadi kalau kita 3 kali berturut-turut, batal. Ataupun kita berjalan dalam keadaan 3 kali tidak berturut-turut, tetapi dada telah terlari daripada arah kiblat. Itu mazhab kita. Maka mazhab kita menganggap ia sebagai batal. Mazhab lain tak jadi masalah. Macam mazhab Ambali tak ada masalah. Kita pergi semayang kat negara Arab, Pak Arab bawa anak kecil. Tengah-tengah duduk semayang, anak dia berlari. Dia pergi kejar anak dia. Dia ambil anak dia, dia sambung balik semayang. Kita tengok, kita terkejut. Tapi sebenarnya tak apa dalam mazhab dia lah. Jangan awak terkejut. Dah anak pesan ni, anak cerita apa yang dibuat oleh orang, apa yang disebut dalam hadis, perbincangan ulama dilakukan oleh orang Arab. Bukan mesti kita buat lah. Jangan pula dia pergi bawa anak semayang, anak dia berlari, dia pergi kejar. Bagus punya kejar, dia ambil pun dia sambung semayang. Dia masalah kat Malaysia ni, kalau buat ni takut ada orang ketawa. Tu je.
Ketawa satu, yang kedua lagi masalah, dia pergi bincang seminggu lah. Ni boleh ke tidak ni? Sah tidak sembahyang? Tu masalah orang Malaysia kan. Tapi sebenarnya segi perbincangan hukum fiqh dia tak jadi apa masalah pun insya-Allah. Baik. Hari ni insya-Allah ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ni daripada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita dah sebut banyak kali sebelum ni, Abu Hurairah radhiyallahu an ni sahabat Nabi. Nama dia adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama betul Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum Islam namanya Abdul Syams, hamba matahari. Dia sebelum Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Dia tanya Nabi SAW lah, nama aku ni macam mana? Jadi dia cadang pada Nabi. Dia minta lah Nabi berubah nama dia. Jadi Nabi SAW cadangkan nama dia Abdul Rahman. Jadi dia ni namanya Abdurrahman bin Sakhar. Cuma gelaran yang dia dapat adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an ni dia cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhamatan fi qiblatil masjid. Cerita dia satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni naik atas masjid. Bila naik atas masjid tu Nabi Muhammad nampak ke arah kiblat itu ada satu, dia panggil apa kahak. Kita ni kalau batuk keluar kahak tu kan. Kahak tu ada dekat depan dalam masjid. Kita ingat zaman tu masjid ni tanah. Dia masjid bukan kapet. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, ada hadis cerita sahabat Nabi semayang, tengah semayang dia meludah. Dia ludah. Dalam tengah semayang tu dia ludah. Kita baca dalam hadis, jumpa sahabat Nabi meludah semasa semayang. Kita mari semayang dekat surau kita ni, meludah juga. Oh, tak boleh lah. Sebab kapet. Macam mana cerita dah sebelum ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semayang pakai kasut. Sebab masjid pada zaman Nabi ni tanah, bukan kapet. Kapet ni kita kena 3-4 hari ni lah. Sebelum ni tak ada kapet. Di masjid ni betul-betul tanah. Sebab tu sahabat Nabi dan Nabi sendiri semayang pakai kasut. Tapi bila kita mari kat masjid ataupun surau kita ni, kita datang pakai kasut, kacau banyak lah. Jadi kena ada kesesuaian tu Jadi masjid zaman tu dia tanah. Jadi bila orang semayang, ada sahabat Nabi semayang pada masa tu, dia orang ni ludah dalam semayang. Nak jadi cerita, ada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni naik atas masjid, Nabi nampak ada kahak dalam masjid tu. Jadi sungguh puak ni. Jadi bila jumpa kahak tu, fa aqbala 'ala nas, Nabi Muhammad sallam ni dia menghadap ke arah makmum kepada sahabat. Kalau baca dalam matan hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, dipamerkan Nabi Muhammad marah. Kalau dalam riwayat lain Imam Abu Daud dia gambarkan fa ahmara wajhahu, muka Nabi ni merah, kemarahan, marahlah. Dia nampak dia kahak atas masjid tu kan. Dan Nabi Muhammad menghadap ke arah makmum. Bila menghadap ke arah makmum, Nabi Muhammad kata faqala ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakhahu amamahu. Dia kata, korang tak fikir ke masa korang ni menghadap ke Allah Subhanahu taala, korang boleh ludah? Korang tak fikir? Nabi agak marah sikitlah. Korang tak dipikir tengah sembahyang ni boleh ludah-ludah menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi Muhammad kata, ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayatanakhahu fi wajhihi. Nabi kata, apa perasaan korang kalau ada orang duduk meludah depan kamu? Nabi kata, ni korang, contohlah kita duduk depan, lepas tu datang seorang duduk kat depan kita, dia meludah depan kita. Korang punya perasaan macam mana agak-agak? Suka ke tak? Nabi tanya kepada para sahabat. Jadi, fa iza tanakha ahadukum falyatanakha an yasarihi tahta qadamihi. Nabi Muhammad SAW kata, apabila seorang kamu ni nak meludah sangat lah, tengah duduk semayang tu rasa ada kahak lah apa, terpaksa meludah, Nabi Muhammad kata, ludah jangan ke hadapan, tapi ludahlah di sebelah kiri, di bahagian kaki. Itu kata Nabi SAW. Fa illam yajid, kalau tak boleh nak buat lagu tu, macam mana nak buat? Nabi kata, fatafala fi saubihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din. Maka dia tu hendaklah ludah pada kain pakaian dia, lepas tu dia gosoklah kain tadi supaya hilangkan ludah tadi. Ni hadis Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tengok Sahih Muslim disebut hadis ni daripada Abu Hurairah. Kalau Sahih Bukhari disebut hadis ni daripada Anas bin Malik. Maknanya yang cerita hadis ni bukan seorang sahabat, dua sahabat. Satu Anas bin Malik, satu lagi nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat tengok kejadian tu berlaku. Apa pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama, hadis ni dia nak cerita pada kita tentang hingus, kahak.
Dia kotor tapi dia bukan najis. Sana. Kita ni Syekh, ada benda tu kotor. Dan kotor ni benda kita kena elak. Sebab Islam ajar an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebilangan daripada keimanan. Dalam Islam ni pula, bila sebut kebersihan, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah aini, yang satu lagi dia panggil maknawi. Islam ni dia ajar soal kebersihan ni besar tau. Dia ada aini, dia ada satu lagi maknawi. Aini ni ain, nampak najis tu kan. Yang dikatakan aini ni najis yang ada 3 perkara. Bau najis, rasa najis, warna najis. Kalau baju kita ni ada najis, kena najis, lepas tu kita tengok ada 3 perkara. Iaitu dia panggil najis aini. Ada pula satu lagi dia panggil najis ma'nawi. Ma'nawi ni tak nampak tapi ada. Contoh macam air kencing. Kita lah dengan anak kita kan. Anak kita anak kecil, dia kencing kena pakaian kita. Jadi air kencing kanak-kanak, kerana dia tak bawa hancing kadang-kadang. Yang kencing orang tua hancing ni. Kencing budak-budak dia tak bawa hancing. Jadi kita biar, kita tak basuh. Dia lama-lama dia kering. Kering tu kita tak nampak pun kesan air kencing. Walaupun tak ada bau kencing, walaupun tidak ada warna air kencing, walaupun tidak ada bau rasa air kencing. Yelah, rasa macam mana kan. 3 perkara tu tak ada pada pakaian, maka dia tetap dikira sebagai najis. Dia panggil najis maknawi, dia panggil. Najis maknawi. Segi maknanya ada, walaupun segi ainnya tak ada. Yang tu pun wajib dibasuh. Dalam Islam ajar wajib kena basuh. Nampak? Mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih ni ajar anjing dengan babi. Kita pegang anjing tu kan. Bila kita pegang anjing, mazhab kita menganggap kita memegang najis. Mazhab kita, tangan kita tu bukan ada nampak najis pun bila kita sentuh anjing tu kan. Lepas tu kita tarik, tangan kita tu tak nampak pun. Tapi kena basuh tak? Mazhab kita mengatakan perlu basuh. Mazhab kita kata kena basuh. Kalau kita nak basuh apa tak nampak pun. Yang tu dipanggil najis maknawi. Maksudnya najis ni dia kena tengok 2 sudut. Yang pertama najis aini, satu lagi dipanggil najis maknawi. Maksudnya Islam ajar sampai tahap tu lah. Islam ajar soal kebersihan ni, makna pun dia, ain pun dia. Tapi kalau kita pergi dekat masjid, bukan sejarah maknawi, yang ain tu berlambak. Pergi dekat tandas-tandas masjid, ya Allah, termenung kadang-kadang. Ana tak tahulah, wallahu alam. Ana pergi ke gereja dekat Seremban baru ni. Ana sampai tu, Ana nak buang air. Ana tanya seorang padri tu kawan Ana, padri yang jemput Ana pergi ceramah tu. Ana tanya dekat mana tandas. Padri ni Dr. Steven Kate nama, kawan baik lah, tapi dia padri. Dia jemput Ana pergi ceramah kat gereja. Aku ni ceramah bukan kat surau je tau. Kat gereja pun aku ceramah tau. Ana rasa ustaz lain tak ada, aku seorang buat kerja macam ni. Kan, pergi ceramah dekat gereja. Tu tak cerita lagi ceramah dekat kubur orang kafir. Ada satu cerita lah. Ni baru berlaku ni. Ana dijadualkan untuk berceramah di Kelantan pada waktu malam. Jadi ada seorang kawan ni, 4 hari sebelum tu, Cina. Nama kawan Ana Cina tu Tan Ah Chai. Tan Ah Chai, nama pun sedap. Tan Ah Chai. Telefon Ana. Dia kata, "Ustaz, you hari Ahad you free?" Dia kata, "I kena pergi ke Kelantan." Pukul berapa bertolak? Dia kata bertolak, I punya kapal terbang dalam pukul 1. Dia kata, "Oh, kalau pagi tu you free lah." Dia kata, "Free lah insyaAllah." Ni, boleh tak you datang dekat kubur 13 Mei? Jam aku. Tu kubur 13 Mei. Ana tahu dekat Sungai Buloh tak ada kubur 13 Mei, tapi tak pernah pergi. Yalah, tak ada sebab nak pergi. Pergi wow. Dia ada kerja. Rupa-rupa kawan Cina ni, yang kawan Ana yang Cina ni telefon, dia kata kami jumpa kubur 13 Mei dekat Hospital Sungai Buloh. Dekat Masjid Ibn Sina tu atas bukit tu kan. Ada kubur 13 Mei. Jadi dia kata kami baru jumpa. Kami dapati dekat kubur tu memang majoritinya adalah orang Cina yang tidak beragama Islam. Dan juga ada orang India yang beragama Hindu. Maksudnya ada agama Buddha, agama Tao dengan agama Hindu. Cuma kami jumpa ada 2 kubur orang Islam. Ada 2 kubur orang Islam. Nak ambil gambar lah. Ada gambar. Nak ambil gambar kubur tu kan. Orang Islam tu namanya Harun bin Muhammad. Nama orang Islam lah. Dan satu lagi kubur tu dia tulis itu orang Melayu Islam tapi tidak undetected. Tak dapat dikenal pasti Tidak dikenal pasti. Tapi adalah kubur orang Islam. Jadi dia kata kami dapati ada kubur orang Islam.
Jadi kami ni, kata kawan ni yang Tan Acai ni bagi tahu, kami ni nak buat satu program mengingatkan balik warisan Malaysia. Sebab kubur ni bawah kategori warisan. Jadi nak buat program. Jadi kami nak jemput you datang lah ustaz. Anda kata pukul berapa? Start dalam pukul 8. Anda kata insya-Allah boleh datang pukul 8. Tapi sampai pukul 11 itu saya kena pergi sebab saya nak tolak pergi Kelantan pula. Dia kata okey, no problem. Ana pun pergi. Pergi aku terkejut. Sebab apa? Ana ingat ana orang Islam ada. Rupa-rupanya Sami Buddha pun ada. Sami Tao pun ada. Satu lagi Sami Hindu pun ada. Lepas tu seorang lagi padri Kristian datang. Ana tengok tu, alamak ada padri. Tengok ada Sami Buddha, Sami Tao dengan Hindu. Ada menyorok belakang pokok. Menyorok belakang pokok. Ana fikir nak lari. Ana paling bimbang ni orang ambil gambar tu. Bila ambil gambar, dia pergi sebar Facebook, mampus pula aku. Sebab sebelum ni orang tuduh Ana ni liberal dulu. Sebelum ni lah orang pernah tuduh Ana ni liberal. Sebab apa? Sebab Ana tak setuju beberapa isu di Malaysia, isu Islam. Antaranya orang duk mengatakan pegang anjing tu adalah haram. Ana tak setuju. Sebab tak ada teks wahyu mengatakan pegang anjing adalah haram. Yang adanya pandangan ulama kata sentuh anjing kena basuh. Itu adalah. Mana ada teks kitab ulama ke, Quran ke, hadis ke. Ulama mazhab tak pernah kata haram sentuh anjing. Jadi bila anak kata macam tu, ada geng yang tak puas hati dengan anak, tuduh liberal. Jadi bila kes macam ni kubur, kalau orang ambil gambar, depannya orang tuduh anak satu lagi, plural pula. Liberal dah, liberal plural pula. Kan? Yang cerita orang tuduh anak Wahabi itu lagi sakan. Anak dituduh sebagai Wahabi, kategori yang ke-48. Dia ada senarai ustaz-ustaz Wahabi di Malaysia. Senarai 1 2, yang paling tinggi letak Dr. Asri Zain Abidin. Itu kira imam kubra dia tu kan. Yang paling besar tu imam akbar dia adalah Dr. Mazhar lah. Kategori kedua tu Dr. Rozaimi Ramli lah. Anda tengok senarai tu, orang hantarkan. Kalau anda tengok, anda pun pasal orang tu kata nama Ana ada. Anda pun semak, ada ke-48. Jadi Ana ni bukan kategori Ayatullah lah dalam Wahabi ni. Orang lain lah Ayatullah ni. Tapi orang tuduh Ana Wahabi lah. Ana pun tak faham kenapa orang tuduh Ana Wahabi. Ana ngaji pondok. Ana mengaji sifat 20. Dia pondok tu mengaji agak lama juga, 3 tahun mengaji pondok. Bukan sekadar ngaji pondok, bahkan agak rapat dengan Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah. Ana antara nak murid rapat dengan Tok Jilah. Tapi orang tuduh aku Wahabi juga. Wahabi kena tuduh dah. Liberal kena tuduh dah. Yang Ana bimbang satu lagi, pluralism, pluralisme agama. Jadi Ana bila tengok kejadian tu, Ana pun ya Allah, nak pergi ke tak nak pergi ni. Nyorok belakang pokok. Nak jadi cerita, dalam ramai-ramai Cina tu ada yang kenal Ana. Dia pergi, "Ustaz, kenapa you duduk belakang pokok? Datanglah." Alamak. Ada okey lah, pergi dekat tu, pergi masuk kawasan kubur 13 Mei. Khabarnya dulu dia korek, lepas tu dia kambuh mayat sekali. Lepas tu dia pacak batu lah. Dia pacak batu nisan tu kan. Jadi anda pun tengok kubur pergi, dia tunjuk ni kubur orang Islam, kita pun tengok kubur orang Islam kan. Anda tengok dia tulis itu, Harun bin Muhammad. Dia ditanam pada 14 Mei 1969. Maksudnya sehari lepas daripada 13 Mei lah. Anda tanya beberapa maklumat. Sebab ada ahli keluarga mangsa tu datang. Antara cerita dia kata, Harun bin Muhammad ni dulu dia ni jaga Sekali Tigat. Jadi masa perbalahan antara orang Melayu Cina bergaduh tu kan, bunuh-bunuh, orang dah cakap ke dia jangan pergi kerja. Sebab kat Kuala Lumpur tu ada manda tak kena ni, bergaduh. Dia nak pergi kerja juga. Dia pergi. Bila pergi tu tak dapat berita sampai 3 hari. Lepas hari keempat baru dapat berita. Anak beranak dia baru dapat tahu yang dia ni antara mangsa dibunuh dalam kejadian 13 Mei. Dan ramai adalah orang Cina dan 2 kubur orang Islam. Dan kawan-kawan yang Cina ni, dia buat siasatan. Rupa-rupanya kubur 13 Mei ni bukan di Sungai Buloh je, ada satu lagi kat Setapak. Yang tu dia kata majoriti orang Melayu. Baru aku tahu. Kubur orang Melayu dekat Setapak. Dan dia kata nanti kita kawat satu program, kita pergi ziarah kubur orang Melayu pula. Yang Cina-Cina ni. Ana pergilah, Ana yang pergi orang Melayu tu Ana, cuma ada 2-3 orang yang Melayu lain datang, yang datang tu banyak wartawan. Ana ni bukan wartawan lah. Okeylah, tak apalah. Jadi cerita dia, masa duduk ramai-ramai tu, sampai nak bermula dengan program. Bila mula program tu, dia pun buat pengumuman. Dia minta
ulama Islam untuk hadir ke hadapan. Anak pun siapa ulama Islam tu? Siapa ulama Islam tu kan? Anak pun duduk kat belakang. Aku bukan ulama. Ada duduk kat belakang tu. Dia kata, you ustaz datanglah. Oh, aku ni ulama punya. Cina tu panggil aku ulama baru aku tahu. Anak pun okeylah pergi ke depan. Lepas tu dia minta Sami Buddha. Habis aku gitu. Sami Buddha duduk belaki kan. Minta Sami Taoism. Ada tahu agama tahu Dia datang, dia punya baju dia, macam kita tengok cerita hantu Cina. Tengok. Yang pakaian kedai tu kan. Tang lompat. Dia punya pakaian lebih kurang macam tu lah. Duduk. Lepas tu Buddha, Hindu, lepas tu Kristian. Okey, beratur. Lepas tu ramai-ramai wartawan perak-perak ambil gambar. Anda kata mampus lah aku hari ni. Mampus aku. Aku kata mampus lah. Apa benda pula orang nak goreng. Nak kutuk aku pula ni. Aku dah tak larat ni. Bergaduh benda tak ada faedah. Okey. Lepas tu habis beratur tu dia minta kita seorang sikit berucap. Anda berucap yang Buddha, Hindu, Taoism semua bercakap lah. Bercakap seorang sikit. Lepas berucap dia kata sampai sesi ritual. Ada sesi ritual. Jadi dia minta wakil agama Islam terlebih dahulu untuk pergi ziarah kubur. Dia tunjuklah kubur orang Islam ni. Anak nak pergi, dia pun bagi satu bunga. Anak kata ini lagi berat. Bagi bunga. Anak pun agama saya tak pernah ajar letak bunga kat kubur. Anak bukan agama, anak sebut Nabi saya. Nabi saya tak pernah ajar letak bunga dekat kubur. Jadi seorang ni Kristian, Cina Kristian. Oh ya ke? Kami tengok itu kubur orang Islam banyak bunga. Anak kata itu orang Melayu, bukan Nabi Muhammad. Macam tu kan. Nabi kami tak pernah ajar. Oh ya ke? Okey, no problem. Anak pun pergi dekat kubur. Duduk tu, anak berdiri tepi tu, ada seorang kawan Melayu main dekat kanan. Anak buat sembang dia. Lepas tu dia pun datang. Dia kata, you mau pakai mikrofon ke? Mau baca kuat-kuat? Tak ada. Baca-baca pun tak ada. Anak kata, baca tak ada. Nabi kami ajar ziarah kubur ni ingat pada mati. Cakap macam itulah. Oh ya ke? Kami tengok itu orang Islam pergi kubur itu bawa satu buku. Yasin lah tu. Aku tahu Yasin lah tu. Yang tu pun orang Melayu. Itu orang Melayu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mau ikut Nabi Muhammad. Jadi ini cara kami ziarah kubur. Pergi kubur, tengok kubur. Tak lama lah, 3-4 minit. Betul, dah habis. Masuk pula agama Buddha. Ya Allah panjangnya. Dia dah letak satu apa benda tahu, dengan kain tak kain lah, dengan colok tak colok lah. Wah, baca kita pun tak faham. Anak tengok apa benda kau orang buat ni. Mari pula agama Tao, lagi panjang. Mari pula agama Hindu, lagi sakai. Kita tengok pelik-pelik sungguh. Lepas tu mari padri Kristian. Kristian ni dia ambil Bible, dia baca Bible. Dia adalah baca dalam bahasa Melayu. Dia terjemah dalam bahasa Melayu lah. Anda tengok dia baca Bible, anda teringat orang Islam kita pergi kat kubur baca Yasin. Kan? Sebab yang Nabi Muhammad ajar, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakiru lil maut. Nabi kata, dulu aku pernah halang kamu ziarah kubur, sekarang pergi ziarah kubur kerana ia boleh ingat kepada kematian. Poin di situ tu adalah ziarah kubur ingat pada mati, bukan baca Yasin tu. Kita orang Melayu ni pergi ziarah kubur nak baca Yasin tu. Ingat mati tak berapa kuat sangat. Sebab tu dia pergi kubur, dia baca Yasin. Dia balik pada baca Yasin, dia tak semayang. Sebab apa? Sebab baca Yasin. Kalau orang pergi ingat pada mati, dia balik dia akan kuat lagi semayang. Betul Sebab ingat pada mati kan. Itu problem dia. Jadi nak cerita je, ni satu kejadian berlaku. Cuma ada benda menarik yang nak tengok hari tu. Orang Buddha ni, Sami Buddha ni, dia pakai tasbih besar tau. Tasbih dia besar. Tasbih dia letak kat tengkuk dia. Bila letak kat tengkuk tu, anda tengok tasbih dia, anda terfikir tau, push, besar tasbih dia. Ke orang Islam pakai tasbih macam ni juga? Tasbih orang Islam 100. Tasbih dia berapa agak-agak? Anda pun perhati, kira 1, 2, cukup 100. Memang cukup 100 tasbih kan? Anda pun fikir, kita ni ciplak Buddha punya tasbih kot. Fikir macam tu lah. Wallahu a'lam lah. Ni cerita wallahu a'lam. Jadi cerita ada pengalaman. Iaitu bila kita pergi dekat kubur orang bukan Islam kan. Lah dijemput lah. Jadi sebab ada kubur Islam tak nak pergi. Tapi habis tu suruh kita berucap. Anda rasa masa anda pergi tu anda berucap lah. Anda cakap sikit berkenaan dengan agama Islam. Macam mana Islam ni menolak permusuhan berasas pada kaum.
Islam ni tak ajar pun berbunuh atas nama agama. Agama dia datang untuk memberi keamanan. Cakap lebih macam tu lah. Ini cerita masa lagi ziarah kubur. Mak sebelum tu, anda pergi ke gereja di Seremban. Ada kawan, padri, Stephen Kidd, Dr. Stephen Kidd. Dia ni jemput anda pergi tu. Lepas tu anda minta nak masuk bilik air. Anda tak bisa bilik air. Dia pun tunjuk. Tapi bagus lah. Rasa akhlak Islam tu ada pada mereka lah. Akhlak Islam tu ada pada mereka. Kita ni kalau datang kat surau kita, contoh tanya, mana tandas? Kita tunjuk tandas situ. Dia tak. Dia ajak, saya tunjuk. Dia ajak sampai kat tempat tandas ni, tandas. Lepas tahap tu dia ajak. Dia tunjuk. Lepas tu kita masuk. Anda masuk tandas tu. Anda tu, ya Allah, bersihnya tandas. Tandas gereja. Anda duk teringat tandas kat masjid. Kita mari masjid. Kita termenung tau masuk tandas ni. Termenung. Kadang-kadang nak terbuang air masuk balik. Nak buang lah. Tengok tak boleh. Kena cancel buang air. Kan? Jadi an-nazafatu minal iman tu ada dalam perkataan Nabi, tapi pengamalannya tak ada dekat orang Islam kan. An-nazafatu minal iman tu disebut oleh Nabi kita. Tapi yang diamal tu macam orang Jepun, orang Korea, orang Amerika. Itu yang amal Kita orang Islam ni tak amal macam ni. Kalau kita tengok dalam perbincangan Islam, kebersihan Islam ajar ni bukan sekadar aini, bahkan maknawi. Ain tu sendiri kita kena bagi hilang, lepas tu makna dia pun kena hilang. Air kencing kanak-kanak kencing pada pakaian kita, kena pakaian kita. Apakah kita kena basuh? Kena basuh. Kita tak basuh. Kita biar lama-lama kering. Bila kering, bau tak ada, rasa tak ada, warna semua tak ada. Air najis tak ada, tapi tetap dikira sebagai najis, kita kena basuh. Maksudnya Islam aja sampai tahap tu. Tapi pengamalan itu tidak ada pada orang Islam. Itu satu masalah jugalah, insya-Allah. Tak apalah, itu satu. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan, memanglah ada benda tu kotor yang najis, tapi di sana ada satu lagi kotor yang tidak najis. Dia kotor tapi tak najis. Hingus ni kotor Syekh. Siapa kata hingus ni tak kotor? Kalau siapa kata tak kotor, pelik sangat. Hingus ni kotor. Tak percaya, kita pergi kedai mana-mana, kedai makan. Kita makan, nak makan, kita tengok tukang masak tu, hingus keluar dekat. Agak-agak kita nak makan. Agak-agak nak makan kau. Memang tak obat tak makan. Kau termuntah kat situ terus. Maksudnya, hingus dia adalah satu benda yang kotor dan jijik, tetapi dia bukan najis. Seperti contoh, kalau kita tengok air mani. Kita pernah cerita dalam kuliah sebelum ni kan. Air mani ni, dia kotor. Dia kotor. Tapi najis tak? Dia bukan najis. Sebab itu dalam mazhab kita, Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, kalau orang tu dia pergi semayang, ada air mani pada kain dia, semayang dia dikira sebagai sah. Sah mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Mazhab lain kita tak sah lah. Mazhab Hanafi dia anggap sebagai najis air mani ni. Adapun mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, dia tidak menganggap ia sebagai najis. Kenapa? Sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena air mani. Dan Aisyah ni dikikis. Dia kikis, lepas tu tak basuh. Nabi Muhammad pakai pakaian yang dikikis ke air mani tadi tanpa basuh. Disebabkan tanpa basuh, maka ni imam kita mengatakan tak basuh kan, menandakan air mani itu tidak najis. Itu hujah imam kita Syafi'i lah. Hujah Hanafi kata tetap dikira sebagai najis. Apa bukti? Kikis. Kok tu pula. Kikis. Kalau lah tak najis, tak payah kikis lah. Betul tak? Nabi Aisyah kikis juga. Kikis menandakan benda tu adalah najis. Itu hujah imam Hanafi. Di imam ni, dia pakai logik sipi-sipi dia punya logik ni. Kenapa najis? Kenapa tidak najis? Sebab Nabi Aisyah kikis. Hanafi kata kenapa najis? Sebab kikis juga. Pening aku. Itu cara ulama berhujah kan. Cara melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, serupa juga dalam isu hingus. Hingus bila sebut hingus, dia termasuklah dengan kahak balgam kan. Sebab itu Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, dia telah berhujah menyatakan tentang kalau orang tu dia tengah semayang, tiba-tiba dia terbatuk, kahak dia terkeluar. Bila kahak terkeluar, tak keluar daripada batasan buih bibir, dia telan balik, semayang dia tak batal. Dia tidak dikira sebagai telan satu benda yang luar daripada mulut. Dia tak batal. Semua juga bulan puasa. Bila kita berpuasa, lepas tu kita terbatuk, air kahak kita keluar, duduk dalam mulut lagi, kita tak keluar daripada batasan bibir, kita telan balik, dia tidak membatalkan puasa. Jadi Imam An-Nawawi ni, dia pergi debat, kenapa telan tak batalkan puasa, kenapa boleh telan? Itu menandakan bahawasanya kahak, yang dikatakan kahak itu tidak dikira sebagai najis.
Kan? Kalau najis mestilah kena ludah buang kan. Ini tak ludah buang, telan balik. Dia tidak dikira sebagai salah. Menandakan kahak bukan dikira sebagai najis. Faham Yang kita sebut ni dalam kasan mulut lagi lah. Kalau luar daripada sepadan bibir, itu tak boleh dah. Dia batuk, keluar kahak, dia letak ujung lidah, dia jelek keluar. Lepas tu dia masuk balik, dia telan. Yang tu batal. Yang tu batal Ada ni, benda ni ada pernah dikupas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jangan ada ubat motor. Ni cerita ni kita bahas lagi hukum, bukan mesti kena buat. Alright. Okay. Type. Cuma ada debat lain, perbincangan lain. Apa bukti bahawasanya hingus ni tidak najis? Tengok mari sini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita, qala sallaitu, hadis ni daripada Abdullah bin Sukhair, daripada bapaknya. Qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ra'aituhu takhadna'a fadallaka bi na'lihi. Hadis Nabi sallam. Dia kata, aku ni sembahyang bersama dengan Rasulullah sallam. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meludah kahak dan Nabi Muhammad menggosokkan dengan kaki dia. Dia kasut kan, dia tenyih-tenyih dengan kasut gitu. Yang ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni menampilkan Nabi Muhammad ni bila ludah kahak, Nabi pijak atas kahak tenyih tu kan. Dan Nabi Muhammad teruskan sembahyang. Nabi Muhammad tidak membatalkan sembahyang. Kalau sekiranya najis, mestilah Nabi Muhammad akan batalkan sembahyang. Ataupun Nabi Muhammad akan pecah kasut Nabi semasa tengah sembahyang. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang pakai kasut, tapi hari tu tengah sembahyang Nabi buka kasut. Ada hadis ni, hadis ni. Hadis ni ada sahih ni. Imam Bukhari riwayat. Cerita hadis ni, dia kata bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi iz khala'a na'lai fawada'ahuma an yasarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari sembahyang bersama para sahabat. Ya, Nabi hari tu sembahyang pakai kasut. Tengah-tengah sembahyang, Nabi Muhammad ni buka kasut. Tengah sembahyang tu boleh buka kasut. Ingat kasut Nabi ni bukan macam kasut kita tu. Kasut kita dengan tali lah apalah kan. Dia buka, Nabi buka, lepas tu Nabi letak kasut tu di belah kiri. Fa khala'u ni'alahum, dan para sahabat pun buka kasut juga. Bila Nabi Muhammad buka sembahyang, buka kasut, letak ke tepi, sahabat Nabi belakang tengok, sudah buka kasut. Dia pun buka kasut sama. Macam kita sembahyang lah jemaah. Yang mamat ni dia baru belajar Islam. Jadi dia tak tahu cara sembahyang. Dia pun ikut Pak Imam tengah sembahyang, Pak Imam garu, dia pun garu. Pak Imam tu menggerakkan tangan, dia pun gerakkan tangan. Kenapa? Ikut Pak Imam. Jadi sahabat Nabi ni cinta juga dulu, dia tak tahu kan. Jadi bila Nabi Muhammad buka kasut, dia pun buka kasut. Falamma qada salatahu, bila Nabi Muhammad selesai daripada sembahyang, qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Nabi Muhammad pun tanya para sahabat. Habis sembahyang Nabi tanya, yang korang ni buka kasut ramai-ramai ni kenapa? Nabi tak cakap kan. Nabi buka kasut, letak belah kiri. Sahabat Nabi pun ikut sama. Nabi Muhammad pun tanya, yang korang sama-sama buka kasut dengan aku ni kenapa? Tanya soalan kan. Dia kata, qalu ra'ainaka khalaqta fa khala'na. Kami tengok kamu buka kasut, kami pun buka kasut juga. Kan? Pak Imam kunut subuh, dia pun kunut subuh. Pak Imam tu sebenarnya terlupa. Dia pun buat macam Pak Imam terlupa tu kan. Salah banyak lah kan. Jadi cerita dia ikut Nabi sallam. Qala, apa kata Nabi sallam? Nabi kata, inna Jibril atani fa akhbarini anna fihi ma adha aw qadran. Nabi Muhammad kata, masa aku tengah sembahyang, Jibril alaihissalam ni datang kepada aku. Dia bagi tahu dekat aku, kat kasut aku ni ada najis. Ni kasut aku ni ada najis. Fa idza jaa ahadukum al masjid falyuqallab na'lai fa in ra'a fihi ma azza falyumit wal yusalli fihi ma. Nabi Muhammad SAW kata, ada najis sebab tu aku pecat. Lalu kalau sekiranya kamu datang ke masjid untuk menunaikan solat, kamu kena tengok tapak kasut tu dulu. Ni pakai kasut kita tengok, belek tengok tapak kasut kan. Tengok tapak kasut, dan jika ada najis maka gosok, kata Nabi SAW. Wal yusalli fihi ma, maka semayanglah dalam keadaan kamu pakai kasut. Hadis ni Nabi Muhammad ni buka kasut dalam keadaan tapak kasut Nabi tu ada najis. Tiba-tiba ada hadis yang kita baca tadi, Nabi Muhammad ludah, Nabi pijak atas najis tu kan, Nabi gosok. Nabi tidak pecah kasut dan Nabi Muhammad tidak membatalkan sembahyang. Menandakan ingus ataupun kahak bukan dikira sebagai najis. Faham
Itu dalil lah penghujahan daripada pihak ulama-ulama Islam. Itu yang kedua yang kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis ni menjadi dalil bahawasanya kalau orang tu semayang, dia meludah tidak membatalkan semayang. Tengah semayang tak ludah tu kan, tidak membatalkan semayang. Menguap tak batal semayang. Bersin tak membatalkan semayang. Yang batalkan semayang, dia menguap siap bunyi lagi. Ada tak? Yang tu bukan sekadar batal semayang, sepak sebiji menyusahkan orang. Ada Jadi cerita kalau kita satu lagi kita berdehim. Dia berdehim ni tak membatalkan semayang. Yang berdehim batalkan semayang jika 3 kali berturut-turut. Ini mazhab Syafi'i lah. Tak apa. Batal. Tak batal. Dia ni ada masalah tekak tu kan. Dia berdehim. Ni kadang-kadang berlaku orang jadi pak imam. Dia baca surah panjang-panjang. Surah mu baca surah apa? Surah Al-Isra. Sakan pak imam baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu pula juzuk yang kedua. Nampak dia punya canggih tu. Kan? Jadi dia baca surah panjang-panjang, tengah baca dah tak ingat. Bila tak ingat dia nak cover line supaya nampak yang dia tu macam ingat padahal tak ingat pun. Ada kan? Dia nak cover line, maka dia tengah baca basyiril ladzina amanu, tak ingat. Basyiril ladzina amanu. Kan? Elok sepak Pak Imam lagu ni. Nyusah korang sungguh kan. Kalau dia berdehim 3 kali berturut-turut, semayang dia dikira sebagai batal. Ini mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi kalau dia berdehim sekali tak batal. Ada pula satu lagi, dia memang ada masalah tengkuk dia, halkum, ada masalah apa? Masalah kahak. Dia baca tu macam tak lepas kan. Jadi dia kena berdehim. Berdehim banyak kali yang tu tak apa. Dia menjadi pak imam, baca macam ada sangkut sikit sebab dia punya balagham tu kan. Dia berdehim nak bagi lepas tadi. Yang tu dibolehkan. Banyak kali pun tak apa sebab itu di bawah kategori keperluan. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Keperluan yang sampai tahap kepada darurat. Dan kaedah fiqh juga disebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Apabila darurat, benda yang tak boleh dikira sebagai boleh pula. Faham Ini kaedah fiqh lah insya-Allah. Jadi meludah dalam semayang ni dia tidak membatalkan semayang. Buktinya Nabi Muhammad disebut siapa yang nak meludah, ludahlah belah kiri dan di bawah kaki kan. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba persoalan, kalau orang meludah menghadap ke depan, ke kiblat, apa hukum? Ulama Islam kebanyakan mengatakan haram. Kategori adalah haram. Meludah ke arah kiblat adalah haram, sama ada di dalam semayang ataupun tidak, sama ada di dalam masjid ataupun tidak. Ni kita meludah ni ke arah kiblat tu hukumnya adalah haram mengikut pandangan majoriti ulama. Kita kat luar ustaz pakai ludah tak tengok arah kiblat, yang tu tak apa. Kan? Itu macam mana kita bukan tahu arah kiblat, kita berembat. Allah, arah kiblat apa je. Kan? Macam mana kan? Yang kalau kita tahu itu arah kiblat, kita sengaja ludah, yang tu tak boleh. Di bawah kategori memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia marah orang, Nabi Muhammad marah orang ludah ke arah kiblat. Nabi marah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis tu menampilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni muka dia merah. Marah betul-betul. Jadi di situlah ulama Islam mengambil dalil meludah ke arah kiblat adalah haram. Gitu. Yang seterusnya pengajaran pada hadis ni. Hadis ni ajar pada kita dalam solat ada adab dia. Dalam solat ni ada adab. Anda buat misal contoh. Ini kadang-kadang kita ni tak ambil pengajaran. Walaupun kadang-kadang kita dah bagi tahu banyak kali dah. Sembahyang jemaah, sujud yang terakhir. Kadang-kadang ada orang sujud lama-lama. Macam mana? Apa benda dia minta tak tahu. Yalah betul lah. Nabi Muhammad dah kata kanal aqrabul abdi ila rabbih fahuwa sajid. Nabi kata hampir hamba tu kepada Tuhan ni masa sujud. Betul. Maka doalah masa sujud tu, doa banyak-banyak. Tapi bila kita sembahyang berjemaah, dia ada satu tajuk, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Apabila kamu ni nanti orang jadi imam, kamu kena ikut pak imam tu. Wa idza kabara fakabbaru. Apabila kamu Nabi imam bertakbir, kamu kena takbir juga. Apabila rakaat, kamu kena rakaat. Nabi sebut dalam hadis. Jadi bila kita sembahyang berjemaah, sujud yang terakhir, pak imam tu dah bangun, baca tahiyat akhir, kita bangunlah juga. Janganlah doa panjang sangat dalam sujud. Bila pak imam nak bagi salam, dia baru bangun. Anda tak kata perbuatan itu haram. Yang anda cakap ni perbuatan itu tidak beradab di dalam solat. Faham Ada satu lagi adab yang dalam hadis ni sebut, adab dalam solat ni jangan meludah. Jangan meludah. Nabi Muhammad ajar kita ni dia sesemua ke apa ke,
Ni pakai lengan jubah, lengan baju tu kan. Dalam hadis tu Nabi Muhammad ajar ni pakai lengan, lepas tu basuh pula Tak jadi apa masalah pun. Boleh insya-Allah insya-Allah. Tak. Dan hadis yang kita bincang ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran insya-Allah wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada siapa nak tanya soalan tak? Sila. Sila Tuan Haji. Berkenaan apa Ji? Kematian. Maksudnya mati tempat lain, tanam tempat lain. Dia afdal ni adalah ditanam tempat yang kematian tu berlaku. Kalau dia contohlah kita pergi dekat England, mati kat England, tanam kat England tu lagi baiklah. Tanam di tempat kematian tu berlaku di situ Kalau nak bawa balik bukan tak boleh, bawa balik kat negara sendiri boleh. Tetapi yang kita sebut ni segi afdal, segi keutamaan dia tanam jenazah di tempat kematian tu berlaku di situ itu yang lagi baiklah insya-Allah. Gitu insya-Allah. Ni soalan kawan kita ni. Badan banyak angin, kerap kentut. Bolehkah menahan kentut dalam solat? Dia dalam solat tahan kentut ni boleh, tetapi hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis, kita dah bincang hadis ni dalam kuliah yang lepas Nabi Muhammad ada sebut apabila kita nak semayang, kalau kencing selesaikan kencing. Nak buang air besar, buang air besar. Nak kentut selesaikan. Lepas tu kita berwudu. Okey, kita ni ada penyakit, kentut dia selalu. Apa silap tau, makan air apa? Air halir kopi halir ke apa dia minum tu, jadi dia asyik nak terkentut. Jadi dia semayang, dia sebelum tu dah kentut dah, buang air besar dah, kencing siap dah, semua komplit dah. Lepas tu baru untuk semayang. Kalau semayang tu asyik terkentut lagi, dia tahan. Boleh ke tidak? Boleh. Tetapi menahan kentut semasa solat adalah makruh. InsyaAllah. Gitu insyaAllah. Jangan kentut lah tengah semayang, kacau habis orang lain. Orang lain pula jam. Hampir betul. Dia masyarakat Malaysia ataupun orang Thailand, dia kentut ni dia aib, tapi tidaklah mengaibkan sangat. Tapi beza dengan orang Afghan tau. Orang Afghanistan ni kalau kentut kuat, aib kabir. Cukup aib. Ana ni duk belajar Pakistan dulu, duk kawan dengan orang Afghanistan. Dia ni orang Malaysia kan suka kentut. Duduk dalam kelas, duduk menghafal Quran ke, duduk baca kitab pun sambil alik-alik, berat dia rembat. Orang Malaysia. Orang Afghan ni dia termenung tau. Sebab orang Afghan ni kalau dia nak kentut, dia masuk dalam jamban tau. Nak kentut masuk jamban. Bayang. Ada kawan Ana seorang, nama Osman, dia orang Thailand, duduk dekat belajar sekali dengan Ana lah di Pakistan. Ada seorang mamak Afghan ni, kalau jumpa dia asyik nak peluk dia. Jumpa dia peluk dia. Jumpa peluk dia. Satu hari Afghan ni peluk dia, dia kentut. Melompat Afghan tu. Sejak pada tu tak peluk dah. Dia kentut. Orang Malaysia dia lain segi budaya ada pula bangsa tertentu kalau kentut kuat dia kata bagus. Bagus sebab apa? Dia tahu maknanya kau kentut bau busuk, senang aku nak lari. Kalau kau kentut pelaham menyusahkan aku. Ada juga bangsa tak sama dalam menilai kentut ini. Wallahu a'lam. Itu tambahan itu. Alright. Alright. Mereka yang pegang pendapat tiada kunut subuh, kalau masa imam kunut dia tak angkat tangan, adakah beradab dalam solat jemaah? Alright. Isu sekarang adalah berkait dengan khilafiyah mazhab. Ada mazhab mengatakan ada kunut subuh dan ada mazhab kata tidak ada kunut subuh. Mazhab kita mengatakan ada kunut subuh lah. Tapi ada mazhab lain kata tidak ada kunut subuh. Jadi kita ada pegangan kita sendiri. Makanya bila dia solat berjemaah, Pak Imam bagi tu kunut subuh. Dan dia ni ikut imam mazhab berbeza mazhab ni tak jadi masalah. Ingat kita ikut orang berbeza imam mazhab ni bukan satu benda yang salah. Alhamdulillah lah benda macam ni kita makin faham. Dulu tak boleh, dulu orang Malaysia dia tak boleh ikut imam mazhab lain ni. Dia pula Pak Imam tu Wahabi, lagi tak boleh, lagi kacau. Masa dia kata tak boleh tu, dia pergi ke Mekah, dia semayang belakang Pak Imam Mekah. Pak Imam Mekah tu Wahabi lah tu. Kan? Ini lain tu tak, dia lain sebab di Mekah.
Dah, Malaysia apa beza? Okey, dia pun ikut Pak Imam yang contoh baca kunut, yang dia tak nak baca kunut sebab dia ada pegangan mazhab dia sendiri kan. Sekarang ni dia tak tanda tangan. Apakah boleh dianggap sebagai tidak beradab? Yang tu tak boleh dianggap sebagai tidak beradab sebab ini melibatkan kepada aliran mazhab. Ini ada melibatkan kepercayaan dalam aliran sesuatu mazhab. Yang tadi ni sujud ni dia tidak aliran mazhab. Semua mazhab mengatakan Pak Imam ni kita kena ikut. Cuma bezanya antara Imam Syafi'i dengan imam lain, Imam Hanafi lebih-lebih lagi. Imam Syafi'i ni diikut di situ apabila habis kalimah ra akbar tu. Allahu akbar, apa kita Allahu akbar. Faham tak? Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni Allah Pak Imam tu Allah sekali dengan makmum. Makmum bersekali dengan Pak Imam. Itu beza yang dikatakan ikut antara imam dengan makmum. Lepas tu bila kita mari solat jemaah, kita ni pegang mazhab yang kata tidak ada kunut subuh. Contoh yang Pak Imam tu kunut subuh. Kita ni bila Pak Imam kunut subuh kita lepaskan tangan. Apakah boleh dianggap sebagai tidak beradab? Jawabnya tidak boleh dianggap sebagai tidak beradab. Tak boleh dianggap begitu. Sebab ini melibatkan kepercayaan aliran mazhab. Bab ni bawah kategori meraihkan khilafiyah antara satu dengan yang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tak? Okey, sila Tuan Haji. Oh, pintu. Macam ni, apa yang rapat pintu? Pintulah maksud dia. Alright. Soalan Tuan Haji ni, bila kita sembahyang ramai kan, lepas tu ada pintu tu kan. Jadi bila sampai kat luar, pintu tu kena tutup ke ataupun kena buka? Soalan tu je kan. Alright. Kita cerita mazhab Syafi'i je lah. Mazhab lain tu dia punya pasal. Mazhab lain tak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i ada debat besar lah benda macam ni. Mazhab kita meletakkan asas antara imam dan makmum tidak boleh ada pemisahan. Tidak ada pemisahan. Dan pemisahan di sini dalam maksud kalau contohlah Pak Imam tu dia nak pergi ke makmum tu boleh pergi, ataupun makmum nak datang ke Pak Imam pun boleh pergi. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni pintu tu ada tertutup tapi tidak dikunci. Yang tu tak apa. Sebab dia boleh dibuka dan datang. Faham tak? Tapi kalau dikunci, yang tu tak boleh. Maksud dia bukan isu tutup tak tutup, dikunci ataupun tidak isu dia. Okey, pintu macam ni lah. Tapi kalau kain macam ni tak apa. Contoh dia tutup tapi atas tu kosong, lapang. Sebab apa? Sebab dia boleh dianggap di bawah kategori boleh datang lagi. Contoh dia tengah semayang dia lompat datang. Ini gimnastik ni. Kan, contohlah kan. Superman mari semayang jemaah, mana tahu. Batman ke apa dia pakai dia punya tali sampai ke Pak Imam. Contohlah kan. Yang tu boleh. Dia point isu dia, boleh tak dia nak datang ke tempat Pak Imam? Makmum imam nak pergi tempat dia boleh ke tidak? Kalau sekiranya kategori boleh, maka ia tidak dikira sebagai terputus saf. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau sekiranya terkunci, itu tak boleh nak pergi dah. Bila tak boleh nak pergi, di situ dikatakan sebagai terputus saf. Faham Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada masalah. Mazhab lain ni kau duduk kat luar tu kat mana pun tak ada masalah apa-apa. Kan? Kau terkunci ke tak terkunci, yang penting kamu tahu pergerakan sembahyang Pak Imam. Itu pun sudah memadai. Wallahu a'lam. Dekat Mekah. Pemalas betul. Dekat hotel dia sembahyang jemaah kan. Ramai buat macam tu kan. Ini kategori pemalas-pemalas di Malaysia. Alright, wallah. Okey, ada soalan lain. Kalau lah sembahyang dalam hotel, apa kau pergi Mekah? Sembahyang dalam hotel. Sembahyang di Mekah nak tengok depan Kaabah tu. Sembahyang depan Kaabah, tengok Kaabah tu kan. Jauh. Sembahyang tu boleh sah lah. Tapi pergi Mekah ni turunlah sembahyang jemaah depan Kaabah tu kan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik.
fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.